Maksudnya saudara-saudari, tuan-tuan, perempuan yang dirahmati lagi dikasihi Allah sekalian, Alhamdulillah makanan tak putus-putus. Makanan tak putus-putus semenjak anak saya meninggal dunia hari pertama tu sampai ke hari ni, Allah Akbar. Makanan tak putus-putus lah bagi keluarga kami. Jiran-jiran datang kemaskan masa hari pertama tu, kemaskan rumah, masak, buat air, beli makanan, sampailah alhamdulillah lah rezeki anak syurga. Jadi mungkin yang terkejut, ya betul lah anak Cik Jom meninggal lah. Terkejutnya kan, umur baru darjah 6, 12 tahun. Bukan saja orang lain terkejut, saya pun terkejut kan. Sangat tak disangka-sangka. Sebab arwah ni hari Rabu yang lepas dia dah demam biasa. Kita pun demam biasa, okey lah. Ingat demam biasa kan, demam biasa. Lepas tu besok hari Khamis okey, boleh pergi sekolah, petang main bola macam biasa, malam saya hantar tuition macam biasa budak-budak. Jumaat nak pergi sekolah tu dia kata dia mengadu sakit, celik berit. Okey lah, kita pun bagi ubat celik berit, duduk rumah rehat, cuti. Jumaat tu balik pada office, terus saya bawa ke klinik, minta ubat lah. Doktor tengok ni kena food poisoning ni, dia kata. Saya pun tak terfikir kalau food poisoning satu keluarga kena, ataupun sekolah dia mungkin kena. Saya pun tak terfikir benda tu, kita ambil ubat. Tapi arwah anak saya ni dia payah sikit makan ubat. Kalau makan ubat dia keluar. Dia sejak dulu kecil memang payah makan ubat. Sampai umur anak 5 tahun pun saya kena cekak dia, kena bagi, sebab memang payah nak makan ubat. So besoknya Sabtu pagi tu saya pergi klinik, minta tukar ubat supaya dia lebih senang makan ubat. So minta ubat cair, cair ubat macam baby kan, cair bagi makan. So tengok progress dia tak apa nak cantik. Saya bawa lagi sekali hari Ahad pagi tu, doktor check pun semua, ni macam nak kena dehydration dah ni. Sebab dah mula badan dah mula susut sebab makan muntah dan cirit. So doktor kata tak apa, dia minta saya monitor lagi. Kalau malam masih lagi keadaan begini, dia minta hantar kembali ke klinik. Dia akan buat isu surat ke hospital besar terus untuk ambil drip lah. So okey lah, lepas doktor bagi injection apa semua, muntah dengan cirit dah tak ada, selera makan pun dah okey. Hari Ahad tu itu pun okey lah, makan okey, tak muntah apa semua okey lah, makan pun yang biasa. So sebelum ni badan dia agak bungkuk sikit nak jalan, hari ni jalan pun dah tegak, pergi tandas macam biasa. Lepas tu pukul 11 malam, lebih kurang 11.30 macam tu, dia pergi tandas. Masa dah keluar tandas tu dia macam nak jatuh. Kenapa pula abangah ni kan, jadi macam nak jatuh. Tak apalah, wife saya pun pimpin dia, urut-urut dia. Dia kata ulu hati dia sakit perut kat ulu hati. Cirit dah tak ada tapi sakit perut kat ulu hati. Lepas tu saya tengok keadaan, rasa badan berpeluh, dia tak demam. Kita pergi hospital terus lah. Saya kat rumah pukul 11.45 tu siap-siap. Tak sampai 5 minit tiba-tiba dia muntah, keluar air ikut mulut, keluar hidung apa semua. Dan dia mula kekejangan, kejang. Saya tengok keadaan tu memang terus dukung, bawa masuk kereta hospital yang terdekat, Azhara. Tak sampai 5 minit pun Azhara. Dia dah mula macam orang kena sawan kan, dia tangan dia kena macam krem lah, macam apa kan. Mata dia pun dah mula nak pandang ke atas. Tapi wife masih lagi ajar istighfar, ajar mengucap dan sebagainya. Kemudian bawa ke hospital Azhara, depan Masjid Sana tu. Okay, saya dukung masuk ke ward kecemasan apa semua. Doktor check nadi masih ada, jantung pun okey lagi. Tapi doktor memang emergency lah, ramai semua nurse doktor turun pada waktu tu dah pukul 12 lebih. Dan saya pun diminta untuk keluar lah, tak boleh berada dekat ward kecemasan. Tapi bila doktor monitor apa semua, dia keadaan kondisi dia agak menurun lah. Dia punya denyutan jantung pun semakin lemah. Jadi doktor terpaksa buat CPR. So CPR yang pertama, dia punya kadar heartbeat dia naik, tapi agak kecil, naik tapi kecil. So dia bagi ubat untuk nak boost supaya tingkatkan lagi dia punya heartbeat tu, kadar denyutan jantung dia. Dan dalam tempoh 30 minit dia rehat dululah. Kemudian doktor cuba sekali lagi CPR yang kedua,
naik tapi kecil juga dia punya heartbeat dia tu. Tambah lagi dos ubat. Dan kali kedua tu doktor keluar jumpa saya. Dia kata, "Cik," dia kata, "kami cuba buat yang terbaik." Doktor, biasalah ayat standard doktor. Dia kata, "Apa pun, berdoalah jika ada keajaiban." Saya macam dah boleh tangkap lah apa doa doktor nak kata. So saya minta wife saya tunggu situ. Saya naik ke tingkat 1 untuk solat hajat lah kan. Solat hajat apa semua. Habis je solat, saya minta kalau anak syurga saya ni kalau kembali pulih seperti normal, kita minta dia sihat macam biasa kan. Tapi kalau itulah takdirnya, saya reda lah masa tu. So wife saya pun doktor keluar, jumpa wife saya dulu. Dia kata, "Kami minta maaf, kita dah buat CPR yang ketiga." Yang ketiga, heartbeat dia dah tak naik dah. Tak naik. Masa tu memang itulah, wife saya pun nak jumpa. Tapi sebab doktor kata dia nak bersihkan dulu, sebab muntah dia apa semua dah mula masuk kat sistem paru-paru dan sebagainya. Dan sistem badan dia pun dah mula dijangkiti kuman lah. Dia tak boleh nak support sistem badan. Wife saya naik ke atas cari saya kat surau. Wife saya tengah menangis. Saya dah tahu dah jawapan. Kata kat saya, abangah dah tak ada." So saya kata tak apa, ini dah ajalnya, jom kita pergi ziarah. Tengok anak saya dah dibersihkan ke semua. Kemudian saya tak puas hati, saya jumpa lagi doktor. Apa punca sebenarnya anak saya ni? Doktor kata berdasarkan dia observation, pengalaman dia apa semua, arwah ni akibat jangkitan kuman, dia kata. Saya tak puas hati, saya tanya lagi, sebab apa, punca apa, makanan, kena pendarahan dalam apa semua. Doktor tak boleh nak bagi kepastian sebab kuman sangat cepat merebak dalam sistem badan. Dia kata kalau cik nak detail, cik kena pergi ke balai polis dan kami boleh uruskan transfer jenazah ke hospital besar untuk buat postmortem. Situ akan lebih detail. So bila kata macam tu, saya kata cukuplah, kami pasrah, tak apa, kita proceed dengan apa yang ada. Sebab kematian akibat jangkitan kuman ni bukan sesuatu yang barulah. Sebab wife saya pun dia cerita dulu sebelum ni pun, anak bos dia umur baru 24-25, baru start kerja. Mula demam, hari Sabtu demam macam biasa. Hari Isnin dia tak larat, minta mak bapak dia datang ambil dia kat rumah sewa, bawa ke hospital. Innalillah kan. Makcik saya pun ada jumpa dengan saya. Dia kata, "Jo, alhamdulillah arwah ni cepat pergilah." Sebab apa, ada kes jangkitan kuman. Dia cerita sampai sebulan lebih jangkitan kuman di hospital besar. Dan akhirnya doktor terpaksa guna support system. Tinggal on off je alat tu, sistem pernafasan itu. So apa pun kami sabar dan reda lah. Kalau tuan-tuan tengok video yang saya kongsikan anak saya tu. So saya pun bawa anak saya masuk ke van jenazah sampai dalam pukul 3.45 pagi tu, bawa masuk van jenazah. Wife saya ikut kemudian dengan kereta. Saya dengan anak sulung saya masukkan ke jenazah. Tapi agak miracle, pada waktu itu dekat Hospital Zahra tu ada banyak pokok-pokok. Tak semena-mena burung-burung gagak tu berbunyi dengan kuat. Sampailah van jenazah keluar daripada hospital, nak menuju ke rumah saya, nak hantar jenazah ke rumah saya. Wife saya boleh siap cakap lagi, "Terima kasih gagak, doakan anak syurga kami." Sebab Amirul ni memang suka binatang. Dia suka main dengan, kat rumah memang hamster, ikan, tortoise, kucing, macam-macam lah dia boleh. Sampai dia punya kesukaan pergi dengan binatang ni, dia kumbang apa semua, nori lah, lintah ke belut ke dia boleh pegang. Biasa bagi dia. Pernah dia kecil umur 4 ke 5 tahun, dia pegang lipan. Punyalah dia tak takutnya dengan binatang. Lipan memang kena bawa hospital, kena cucuk lah kan. Tu nak cerita. Kalau pergi zoo ke, petting zoo ke, memang dia biasa je letak apa binatang-binatang pegang tu, biasa. So pergi ke rumah, sampai jenazah dekat rumah saya.
apa nama yang bawa van jenazah tu si Majid. Kata Jul, doktor taruh terbalik. Sepatut jenazah tangan kiri kat bawah dan kanan ke atas macam semayang solat. Dia taruh terbalik. Dia minta tukar dan urut sendi-sendi ni supaya tak keras. Kalau kita nak mandikan jenazah, dia kena urut sendi-sendi, baca selawat. Dia kata sendi-sendi baca selawat. Minta maaf, dia kata saya kena rush sebab saya puasa nak sahur kan. Okeylah, saya pun urut-urut. Dia kata mana-mana sendi urut, lembut-lembutkan termasuk jari-jari kaki. Saya pun urut-urut lah, urut-urut. Tapi tangan arwah dia macam melekat kat tangan saya. Dia macam pegang, macam salam dia kata macam rasanya. Okeylah tu kan. So selesai apa semua tu, pagi tu lepas kami solat subuh dekat rumah berjemaah apa semua dengan yang ada, kemudian kita baca Yasin apa semua. Kemudian orang masjid pun datang, jiran-jiran pun ramai yang datang. So baca Yasin tu tak putus lah sampai pukul 9 sebelum saya bawa jenazah ke masjid sana untuk dimandikan. So rakan-rakan, cikgu sekolah ramailah datang dan sebagainya. Dan rakan-rakan arwah ni ada dekat dalam 10 ke 15 orang lah yang duduk kat taman tu, yang main sama-sama. Diorang datang dengan baju sekolah apa semua, sanggup buka baju sekolah, tukar, datang kat rumah nak sama-sama dengan arwah. Dan saya pujilah sebab rakan-rakan dia ni, boleh kata saya katakan dia teman sejati lah. Bukan saja pada selepas subuh tu diorang dah terpacak di situ, dia ikut sekali mandikan jenazah. Dia pegang kepala anak saya, dia pegang jirus. Allah Rabbi, saya terharulah dengan anak-anak dekat situ. Sampai solat jenazah, sampai ke liang lahat dia pergi, sampai dia jirus pokok air mawar tu sampai ke situ. Yalah, saya sebelum tu saya kata anak-anak, saya bahas dengan yalah pakcik kan, kata pakcik minta maaf kalau ada salah dan silap abangah pada anak-anak semua. Kalau ada makan minum dia minta halalkan. Kalau ada kalau ada perkara yang menyakitkan hati, minta dimaafkan, ampunkan. Budak-budak tu menangis kat situ kan. Jadi rupanya budak yang ni balik rumah cerita kat mak opak dia, abah, dia kata Amirul ni tak pernah lah nak sakitkan hati kami, nak minta kami duit ke apa, tak pernah. Bahkan Amirul ni, dia kata dia yang banyak belanja kami dekat sini, kat taman tu. Anak saya dekat masjid tu ada kedai apa semua, dia suka belanja, beli aiskrim semua. Itulah istilah habis. So kemudian sampai untuk mandi jenazah tu pun ramai juga yang nak mandikan, sampaikan pakcik yang bawa van sekolah dia pun mandikan sekali. Alhamdulillah lah. So kemudian kita bawa ke ruang solat dah, dan Alhamdulillah lah ramai yang datang. Terima kasih jugalah siapa yang hadir pada waktu tu. Ramai Alhamdulillah, dekat 7 saf lelaki dan 1 saf perempuan. Dan dia pun pada waktu itu pun, ya Allah subhanallah, memang cuacanya sangat mendung sehingga tengah hari mendungnya, tengah hari. Dan on the way dekat sampai je selesai, on the way saya balik tu dah sampai bagi gateway baru start hujan. Tapi masa hari pertama tu memang, yalah, siapa tak sedih, siapa tak sayang anak kan. Rasulullah pun sayang anak dia yang waktu tu kecil lagi, Ibrahim namanya. Rasulullah pun menangis kan. Itu nature manusia biasa kan. So tapi Alhamdulillah lah, saya dapat inspirasi daripada talqin yang dibacakan oleh sahabat saya, Imam Masjid sana. Dia bacakan tentang apa nama, ganjaran orang-orang yang punya anak syurga ni, di mana syafaat ni dia boleh tarik kedua ibu bapanya, tarik masuk ke syurga. Itu antara hadis yang dikupas lah masa kalau yang datang tu memang sangat. Bapak tu saya datang pun dia kata first time tengok talqin tak baca teks, selalu baca talqin kan, baca kita pun macam boring je kan, marah buka kan. Tapi ni tak baca teks, memang seronok lah dia punya tu. So kita pun sedikit sebanyak kita punya moral pun naik jugalah, terinspirasi dengan apa nama, dengan talqin yang disampaikan. So hari pertama tu okay. Dan ramailah yang wish, Facebook, WhatsApp, memang saya pun tak sempat. Ada yang call, miss call, memang saya tak sempat, saya minta maaf.
Kemudian ada ramai yang jumpa peluk, kata Alhamdulillah, insyaAllah anak syurga, anak syurga. Dan saya punya ucapan pun selalu kata anak syurga, anak syurga. Tapi kita yakin dia anak syurga, tapi level of confidence tu tak apa nak tinggi lagi. Yakin tapi tak tinggi lagi. Tu hari pertama. Hari yang kedua, saya scroll. Sebab kami dekat rumah, kami selalu buat taklim. Taklim ni maksudnya selepas solat isyak, kami buat taklim. Semasa PKP tu, sampailah sekarang kita buat taklim. Kita bagi terpulang kepada anak-anak ni, carilah apa-apa tajuk pun, bagi sampaikan tazkirah dalam 2 ke 3 minit. Dan saya bila tengok, yelah, rindu kan kat anak, tengok dia punya tazkirah, berdebu seketul kat kepala saya. Antara tazkirah yang sangat menikam, masuk terus tentang musibah. Seolah-olah dia bagi signal, kalau berlaku musibah, inilah perkara yang perlu dilaksanakan. Ni sebagai ibrah kepada kami, keluarga dan tuan-tuan yang menerima musibah. Dia kata apa? Musibah ni ada 2 sifat orang mukmin yang perlu ada jika berlaku musibah. Yang pertama, dia kata, pertama sekali mesti sabar. Dan yang kedua, kena redha. Allah Rabbi, dia kata dia nak jawapan yang tepat. Dia tanya saya, dia tanya anak yang lain, dia nak jawapan yang tepat. Dan 2 ni jawapan yang dia tinggalkan, seolah dia dah bagilah kat mak bapak dia, kalau berlaku apa-apa, sabar dan redha. Allah Rabbi, saya kata. Dia naik sikit lah level of confidence tu hari yang kedua. Hari yang ketiga, tiap malam tu kami buat tahlil dan juga baca Yasin. Terima kasih lah Cik Zahir pun datang, terima kasih. So hari ketiga tu kami sekeluarga nak ziarah kubur. Kita datang ziarah kubur apa semua. Bila ziarah kubur, tengah kami nak, sebelum start baca Yasin, tiba-tiba mak mentua saya cakap, "Ya Allah Amirul, seronoknya Amirul, cantiknya taman ni. Ya Allah, nanti bawa Abah Umi, bawa Tok, bawa semua keluarga kita masuk sini ya. Cantiknya rumah Amirul." Rupa-rupanya mak mentua saya, Allah Ta'ala buka hijab. Dia nampak ramai budak-budak sebaya, lebih kurang sama baya, dekat satu taman yang dia kata sangat cantik, tak boleh nak gambarkan. Warna hijau-hijau dia pun tak macam hijau biasa. Banyak bunga-bunga yang warna-warni. Ya Allah, saya kata ini tanda-tanda anak syurga. Saya kata bila dia dengar, dia tengok sendiri, dia hati dia jadi lapang. Jadi lapang. Dia cerita kat saya pun rasa, oh sebenarnya masuk, alhamdulillah, anak kita terpilih jadi anak syurga. Kemudian malam tu lagi saya dapat kabaran yang gembira jugalah, sebab ramai juga yang datang, parent datang, anak-anak kawan sekolah dia datang. Ada seorang tu kata anak dia, kawan baik dia, seorang nama Akif, seorang nama Amirul juga. Dia cerita, bapak dia cerita dengan saya, dia kata, saya nak cerita satu perangai Amirul ni, anak saya Amirul Isyad ni, yang menjadi bualan di sekolah. Saya kata, apa dia, saya minta maaf lah kalau Amirul ni ada salah dan silap. Dia kata ada satu hari ni Amirul ni ada terkecil hatikan kawan baik dia, 2 orang, nama dia Takif dengan Akif dengan Amirul. So anak saya ni panggil lah, sebab dia orang ni dah bengkak kan, hati dah bengkak. Anak saya panggil, Takif, dia jalan ni buat tak tahu, buat dek. Amirul, buat tak tahu. Anak saya geram, "Hui, anak soleh." Oh, dia pandang. Lepas kejadian tu, anak saya panggil kawan-kawan dia anak soleh. Bukan anak kawan dia 2 orang. Kawan-kawan yang lain dia tahu nama pun panggil anak soleh, yang dia tak kenal nama pun panggil anak soleh, anak soleh, anak soleh. Kawan-kawan dia yang lain gelar dia anak soleh. Allah Rabbi, saya pun tak sangka benda anak apa. Kawan dia pun kata, "Pakcik Amirul ni memang suka belanja kami dekat sekolah. Kalau apa-apa dia belanja kami." Allah, saya kata alhamdulillah lah, anak soleh orang. Sampai kita tak tahu, kawan-kawan dia cerita anak soleh. Allah, alhamdulillah, anak soleh. So hari ketiga tu kawan saya ni nak jumpa sangat saya, sebab dia kata selalu lepas tahlil ramai orang peluk saya apa semua. Dia tak dan. Hari pertama lagi dia tak dan. Hari ketiga, malam ketiga, malam terakhir tu
dia nak jumpa dengan saya juga, dia nak cakap sesuatu, dia kata sebab dia pun terlibat sama, saya sama AJK dengan dia, AJK masjid, sebab dia terlibat sama mandikan jenazah anak saya waktu tu. Setiap kali dia peluk saya, dia kata jangan risau, anak syurga, anak syurga. Sampai hari yang ketiga tu dia nekat jumpa saya. Malam tu saya sembang lama dengan dia. Pertama sekali dia kata, Jo, dia kata kenapa arwah tangan dia keras, tak lembut, tak letak minyak ke? Saya ingat masa malam sampai dekat rumah saya tu, memang kita letak minyak zaitun, minyak apa kat sendi-sendi tangan dia, dekat siku apa semua memang tak letak. Lepas tu saya katalah sebab Haji Setiausaha Haji Khalil namanya tu, dia nak cepat dia tinggalkan jenazah kat rumah saya, dia minta so lembut-lembut. Dia kata dia kena lembutkan, guna minyak apa semua supaya mudah untuk urusan jenazah. Tapi tak apa Jo, sebenarnya aku dah lama nak sampaikan, nak bagi tahu. Saya pun takut juga apa benda dia nak beritahu ni. Dia kata saya dah mandikan jenazah, banyak jenazah, banyak jenazah. Dalam kelas teori tak ada cerita pasal benda ni, hanya orang yang pengalaman mandikan jenazah saja tahu. Daripada situ dia tahu orang ini ahli syurga, orang ini adalah mati syahid, orang ini macam mana, dia tahu tanda-tanda ada. Contoh mati syahid berpeluh, berpeluh, air mata mengalir, itu tanda-tanda syahid. Contoh mati syahid, mati meninggal sebab melahirkan anak, sebab sakit perut, tenggelam, kebakaran dan sebagainya. So dia kata semasa saya mandikan arwah ni, dia angkat tangan, mandikan tangan, pak, pegang tangan sahabat saya tu. Dia kata ya Allah, kata ini tanda-tanda anak syurga, anak syurga. Saya pun dia ceritalah, itu sebenarnya tanda anak syurga. Dia kata beruntunglah, beruntung dapat anak syurga, di mana syafaat dia boleh tarik sekali mak bapak dia masuk syurga. Saya kata Allah, alhamdulillah, lapang. Hari ketiga tu saya rasa lapang, saya rasa lega, wang rumah saya pun dah boleh move on. Saya kata alhamdulillah, Allah pilih dia. Sebenarnya banyak tanda-tanda sebenarnya yang kami tak perasan. Contoh masa awal kelahiran itu pun Allah dah mudahkan. Saya ingat lagi pada waktu tu dia lahir dekat klinik swasta Islamik lah, Kohilal namanya. Pada waktu tu doktor tak sampai lagi. Saya dengan nurse, ada dua nurse, seorang nurse pergi semayang, saya dengan nurse dua orang. Kalau doktor tak boleh nak keluar rumah dia sebab masa tu nak PRU, Pilihan Raya Umum. Anwar Ibrahim datang pula tempat tu, memang ramai, tak boleh nak keluar. Kereta dia tak boleh nak bergerak. Sekejap dia call nurse, sekejap dia call nurse. Aku nak buat nurse, dia pun kata begini macam. So saya pun jadilah ke semua. Tak semena-mena, wife saya tak teran apa pun, anak saya keluar macam paip pecah, keluar sekali dengan air ketuban. Tak rasa apa, ya Allah, terkejut, mudahnya keluar. Saya pun terkejut. Dia pun terkejut. Dia nak buat apa, dia tak apa, pegang, tolong ni, dia ambil kain apa semua, tolong ni apa semua, lap apa semua, tolong pegang jap, saya nak potong tali pusat ni apa. Ya Allah dah bagi signal, tapi mungkin saya tak ni lah. Tapi banyak tanda-tanda yang memang dekat sekolah dia pun dia sangat aktif. Bila cakap cikgu dia pun alhamdulillah lah, dia pun dapat naib johan tilawatul Quran. Saya kata dengan imam yang baca tahlil tu, memang saya nak set dah dia, sebab saya dah sudut taranum ni saya agak kurang berbanding apa semua. Saya okey, tapi taranum ni memang saya nak set, nak masuk dia kelas taranum sebab suara dia agak baik. Dia tak sampai, dia kata tak apa, sampai apa yang sampaikan sampai, don't worry. So itulah saya nak kongsikan dengan semua. Bukanlah kami nak untuk sebagai pengajaran kepada semua lah. Alhamdulillah lah, alhamdulillah. Bila orang tanya saya nampak ceria. Saya kata alhamdulillah, sebab saya ada anak syurga. Itu kunci yang untuk saya dan isteri saya move on lah. Macam isteri saya, dia tak boleh tengok gambar video dia lagi. Kalau saya dekat, saya kena jauh-jauh kan. Tapi yelah, naruri seorang ibu kan. So apa pun, saya sangat bersyukur kerana ada pelanggan ahli keluarga kami yang terpilih, the chosen one, menjadi
anak syurga. Semoga perkongsian ini dapat menjadi ibrah, jadi pengajaran kepada semualah. Dan itulah sangat sekejap, sangat cepat, sebab arwah meninggal dalam pukul 2.30 pagi tu. Dalam pukul 12, 2.30 pagi tu. Itulah dia punya ni